Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid semua. Apa khabar? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah, selamat datang ke sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 1 bersama saya, Cikgu Nazar. Kali ini kita akan belajar dalam unit 9, Kita Cergas. Tajuk yang cikgu akan terangkan di sini adalah Nazri Boleh, dan cikgu akan perkenalkan simpulan bahasa kepada anda semua. Apakah dia simpulan bahasa tu? Jom belajar. Baiklah murid-murid semua, sekarang cuba anda lihat pada gambar yang cikgu tunjukkan sekarang ini. Tahukah anda apakah sukan ini? Ya, betul, ini adalah sukan badminton. Ini adalah salah satu daripada sukan kegemaran cikgu selain daripada bola sepak. Kalau anda semua pula, apakah sukan kegemaran anda? Boleh type di ruangan komen ya. Bagaimana pula dengan gambar yang ini pula? Anda semua kenal tak dengan individu ni? Ya, betul, beliau adalah Datuk Lee Chong Wei. Siapa dia Datuk Lee Chong Wei ni? Bagi yang tak kenal, Datuk Lee Chong Wei ni adalah ayam tambatan skuad badminton Malaysia pada suatu masa dahulu. Beliau ni ayam tambatan. Alamak, ayam tambatan lah. Pernah tak dengar perkataan ayam tambatan ni? Apa dia ayam tambatan ni? Nampak ni? Yang cikgu warnakan kuning ni. Ayam tambatan. Yang ni. Ini manusia kan, bukan ayam kan? Kenapa cikgu katakan di sini beliau adalah ayam tambatan? Buat pengetahuan murid-murid semua, ayam tambatan ini adalah simpulan bahasa. Apa dia simpulan bahasa? Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumus dalam satu susunan tertentu yang membawa maksud yang tertentu. Secara mudahnya, perkataan ini tidak semestinya membawa maksud yang secara tersurat dan nyata. Ia ada maksud berlainan selain daripada perkataan yang digunakan. Contohnya di sini perkataan yang digunakan adalah ayam tambatan. Ini manusia kan, kenapa cikgu menggunakan istilah ayam tambatan? Kerana ia adalah simpulan bahasa. Nak tahu tak apa maksud dengan ayam tambatan ni? Ayam tambatan bermaksud orang yang menjadi harapan. Patutlah cikgu guna ayam tambatan sebab maksud dia membawa maksud orang yang menjadi harapan. Jadi betul lah. Datuk Lee Chong Wei ni adalah orang yang menjadi harapan kepada kita dalam sukan badminton pada suatu masa dahulu. Jelas kan? Seterusnya, jom kita lihat buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 54. Dalam tu anda akan lihat petikan ini, iaitu seni bahasa yang bertajuk Nazri Boleh. Macam yang cikgu nyatakan di awal video cikgu tadi. Dan anda juga boleh nampak gambar yang ini. Baiklah, aktiviti kita di sini adalah bercerita dan menuturkan dialog. Di dalam cerita ini, di dalam petikan ni ada dialog. Nazri Boleh. Kita baca bersama-sama. Anda boleh baca bersama-sama dengan cikgu. Nazri Boleh. Nazri hendak menjadi pemain bola sepak. Dia mahu menjadi ayam tambatan pasukan sekolahnya. Boleh abang melatih saya bermain bola sepak? Tanya Nazri kepada abang Fadil. Boleh Nazri. Bagaimanapun jangan hangat-hangat tahi ayam sahaja, kata abang Fadil. Mulai hari itu, abang Fadil melatih Nazri. Mereka mandi peluh di padang. Terima kasih kerana baik hati melatih saya. Sekarang saya ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kata Nazri. Sekarang cuba kita lihat di dalam petikan ini. Ada perkataan yang berwarna merah kan? Iaitu ayam tambatan, hangat-hangat tahi ayam, mandi peluh, baik hati dan ada hati. Apa dia ni? Siapa tahu? Ya, betul, ini adalah simpulan bahasa yang terdapat di dalam petikan ini. Juga penggunaan simpulan bahasa ada 5 di sini, simpulan bahasa yang digunakan di dalam petikan ini. Jadi, apakah maksud simpulan-simpulan bahasa ini? Ayam tambatan cikgu dah bagi contoh tadi kan. Ingat lagi Datuk Lee Chong Wei tadi? Hangat-hangat tahi ayam. Nampak pelik kan? Bunyinya pun pelik kan? Hangat-hangat tahi ayam. Apa maksudnya? Baiklah, cuba kita lihat satu persatu maksud simpulan bahasa ini.
Okey. Definisi simpulan bahasa ayam tambatan. Yang pertama ni tadi, Nazri hendak menjadi pemain bola sepak. Dia mahu menjadi ayam tambatan pasukan sekolahnya. Bermaksud mahu menjadi orang yang menjadi harapan. Okey, Nazri mahu menjadi orang menjadi harapan pasukan sekolah. Okey, hangat-hangat tahi ayam. Alamak, apa maksud ni pula? Hangat-hangat tahi ayam. Bunyi macam kotor je kan? Jijik kan? Tapi tak, ia tak membawa maksud yang tersurat di situ. Ingat lagi, maksud simpulan bahasa ada maksud di sebaliknya. Berbeza dengan perkataan yang digunakan. Yang membawa maksud usaha yang tidak berpanjangan. Baru tahu kan sekarang. Hangat-hangat tahi ayam maksudnya usaha yang tidak berpanjangan, tidak bersungguh-sungguh, tak sampai ke penghujungnya ya. Hangat-hangat tahi ayam. Jadi cikgu harap murid-murid semua jangan belajar hangat-hangat tahi ayam. Kena berusaha sehingga ke penghujungnya. Kemudian mandi peluh. Mandi peluh membawa maksud basah dengan peluh. Jadi logiklah di sini kan. Abang Fadil melatih Nazri. Mereka mandi peluh di padang. Maksudnya badan mereka basah dengan peluh. Berlatih di padang. Yang keempat, baik hati. Baik hati. Di dalam petikan ni, terima kasih kerana baik hati melatih saya. Bermaksud bersikap baik dan penyayang. Okey, baik hati maksud bersikap baik. Dan akhir sekali ada hati, bermaksud ada keinginan. Cuba kita lihat dalam petikan. Sekarang saya ada hati. Cuba kita tukar. Sekarang saya ada keinginan untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kata Nazri. Pun boleh kan? Kalau tak guna simpulan bahasa ni, boleh gunakan perkataan yang biasa ni saja. Okey, senang kan? Senang kan? Sekarang cikgu nak lihat setakat mana kefahaman anda tentang simpulan bahasa. Okey, yang mudah saja, jangan risau. Sekarang murid semua boleh rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1 jilid 1 muka surat 61. Okey. Di sini anda boleh lihat aktiviti 4. Arahan dia lengkapkan cerita dengan simpulan bahasa yang sesuai. Kemudian sampaikan cerita. Okey, sebelum kita lihat cerita ini dan baca cerita ini, ataupun sebelum anda semua mula menjawab, cikgu nasihatkan murid-murid kena faham maksud simpulan bahasa yang anda kena gunakan di dalam petikan ini nanti. Yang pertama, putus asa, suka hati, baik hati, perut kosong, dan anak tunggal. Di mana kita nak cari maksud simpulan bahasa ni? Jangan risau, ada di bawah ni. Di bahagian bawah ni ada info bahasa dia. Putus asa membawa maksud tidak menaruh harapan akan berjaya. Suka hati membawa maksud seronok. Baik hati membawa maksud bersikap baik dan penyayang. Perut kosong membawa maksud lapar. Dan akhir sekali, anak tunggal bermaksud anak satu-satunya, maksudnya seorang saja. Kalau dah faham apa maksud simpulan bahasa ini, murid-murid boleh mula menjawab dengan membaca petikan ini dengan teliti, kemudian pilih simpulan bahasa yang paling sesuai untuk digunakan di dalam setiap tempat kosong ini. Okey, kita lihat contoh ayat yang pertama ya. Puan Alia ada tempat kosong bernama Fatin. Apa dia? Jadi di sini anda boleh pilih Puan Alia ada apa? Anak tunggal bernama Fatin. Di sini jawapan dia anak tunggal. Seterusnya untuk jawapan-jawapan lain anda kena baca dan pilih simpulan bahasa yang sesuai. Senang kan? Senang kan? Baiklah murid-murid semua, sampai di sini saja sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kita pada kali ini. Cikgu harap anda semua dapat memahami setiap penerangan yang telah cikgu sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jaga diri, patuhi SOP. Bye-bye.